Pembentukan Dasar Ekonomi Baru (DEB). Dasar Ekonomi Baru dilaksanakan dalam tempoh 20 tahun. Bermula pada tahun 1970 hingga tahun 1990 sebagai rancangan pembangunan ekonomi dan perpaduan negara. DEB dilancarkan melalui rangka rancangan jangka panjang pertama yang merangkumi 4 rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia. Dasar ini bertujuan memulihkan ketidakseimbangan sosioekonomi yang wujud antara kaum, antara wilayah dan antara kawasan dalam wilayah yang sama. Latar belakang pembentukan. Majlis Perundingan Negara (MAPEN) ditubuhkan pada bulan Januari 1970. MAPEN dianggotai oleh pelbagai lapisan masyarakat. MAPEN ditubuhkan untuk mengadakan garis panduan bagi kerjasama antara kaum dan integrasi nasional untuk memupuk identiti kebangsaan dalam kalangan rakyat. Hasilnya, terbentuk satu dasar ekonomi negara yang dikenali sebagai DEB. Beberapa pakar ekonomi dari dalam dan luar negara diamanahkan untuk merancang dan merangka dasar berkenaan. Antara pakar yang terlibat termasuklah Dr. Rais Saniman, Malaysia, Dr. Jas Falant, Norway dan Dr. Jakar Parkinson, Britain. Matlamat Dasar Ekonomi Baru. Matlamat DEB adalah untuk mencapai perpaduan dan kesejahteraan kaum dengan menggunakan strategi bersifat serampang dua mata. Antara strategi Dasar Ekonomi Baru (DEB), membasmi kemiskinan dengan menambahkan pendapatan dan memperbanyak peluang pekerjaan kepada rakyat tanpa mengira kaum. Menyusun semula masyarakat untuk mengurangkan dan menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. Terdapat isu yang berkaitan dengan rancangan membasmi kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat semasa DEB dilancarkan. Jurang sosioekonomi antara bumi putera dengan bukan bumi putera. Jurang sosioekonomi antara pantai timur dengan pantai barat. Jurang sosioekonomi antara masyarakat desa dengan bandar. Dan jurang sosioekonomi antara negeri. Iaitu kita berkehendakkan rakyat daripada semua lapisan menguatkan lagi daya usaha dan semangat mereka untuk berdiri atas kaki sendiri, untuk membaiki keadaan hidup mereka dengan usaha dan tenaga sendiri, dan dengan itu dapatlah kerajaan dan rakyat menghadapi bersama-sama masalah-masalah yang kita hadapi pada masa ini dan yang akan kita hadapi pada masa akan datang. Hanyalah dengan cara yang demikian dapat kita membawa negara kita pada tingkatan kemajuan yang lebih tinggi dan lebih luas lagi.